Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang perkembangan emosi dalam pertumbuhan awal kanak-kanak. Baiklah, kita mulakan dengan pengenalan perkembangan di mana perkembangan seseorang individu berlaku secara berterusan, namun proses perkembangan setiap individu adalah berbeza-beza mengikut umur di mana komponen perkembangan kognitif adalah menjadi fokus utama dalam pendidikan awal kanak-kanak kerana keupayaan kognitif amat mempengaruhi semua aktiviti pembelajaran di mana selain memupuk sifat positif, penguasaan asas kemahiran ini amat penting bagi mereka yang memahami sesuatu konsep. Dari Le Francois 2001 berpendapat bahawa secara amnya, emosi adalah perasaan atau komponen efek dalam tingkah laku seseorang manusia, dan dari Santok 1998 pula mendefinisikan emosi sebagai perasaan atau efek yang melibatkan satu gabungan rangsangan fisiologi seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku yang nyata seperti senyum. Baik, yang kedua ialah peringkat perkembangan emosi kanak-kanak. Perkembangan emosi kanak-kanak bertumbuh mengikut peringkat umur mereka seperti contoh yang saya telah berikan dalam slide, iaitu dalam lingkungan 0 hingga 1 tahun, mereka akan menangis dan tersenyum. Itu menunjukkan perkembangan emosi bermula pada bulan pertama kelahiran. Baik, yang kedua ialah lingkungan umur 1 hingga 2 tahun, menunjukkan perkembangan yang semakin drastik, bermula berjalan dan berlari. Yang ketiga, lingkungan umur 2 hingga 3 tahun. Mereka boleh berdikari dan dapat membentuk ayat dengan mudah. Yang keempat, dalam lingkungan 3 hingga 4 tahun, perkembangan mereka semakin aktif dan mampu mengasah rutin harian. Yang kelima, lingkungan 4 hingga 5 tahun, mereka mula berhubung dengan rakan dan dapat meningkatkan kemahiran interaksi mereka. Perspektif Islam, pendidikan merupakan teras yang utama dalam kehidupan masyarakat bermula zaman kebangkitan Rasulullah SAW sehingga era globalisasi kini. Pendidikan memberi makna yang cukup indah dalam kehidupan manusia. Oleh itu, pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan pendidikan awal kanak-kanak menurut pandangan Islam juga sangat penting kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak supaya menjadi seorang insan yang berguna di dunia dan di akhirat. Justru, pendidikan yang berkesan adalah bermula dari didikan awal kanak-kanak. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bahkan, Al-Quran telah memainkan peranan yang cukup penting dalam pembinaan tamadun Islam agar umatnya terus belajar dan belajar serta sering menyelidiki sesuatu perkara. Perkara ini dibuktikan di dalam wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam firman Allah, "Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari sebeku darah beku. Bacalah dari Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia akan mengajarkan manusia apa yang diketahuinya." Surah Al-A'la ayat 1 hingga 5. Ayat ini memberi isyarat dan perintah yang amat jelas dalam bidang pendidikan. Perkataan Iqra, bacalah, yang disebut oleh Malaikat Jibril AS berulang-ulang kali kepada Rasulullah SAW menegaskan supaya umat manusia belajar, mengkaji dan mencari ilmu jika diteliti secara mendalam. Ayat ini mendidik dan mengajar orang yang beriman supaya menjadi orang yang berilmu. Akhir sekali, masalah perkembangan emosi yang sering berlaku, kanak-kanak sukar berhadapan dengan masalah untuk mengurus dan mengawal emosi dengan baik. Isu ini kurang mendapat perhatian dalam kalangan orang dewasa yang menyebabkan kanak-kanak sering menunjukkan tingkah laku tidak terkawal, tekanan dan kemurungan. Kesimpulannya, cara mengatasi masalah perkembangan emosi tersebut ialah melakukan aktiviti bersama ibu dengan lebih kerap. Selain itu, ibu bapa perlu mendapatkan
nasihat daripada pakar perubatan yang bersesuaian. Kesimpulan, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak amat penting dalam proses pembesaran mereka. Pada tahap ini, kanak-kanak membesar dengan pesan. Ibu bapa dan orang dewasa haruslah memainkan peranan yang penting dalam memenuhi keperluan kanak-kanak seperti keperluan asas, kebajikan dan memberi kata semangat atau keyakinan kepada kanak-kanak untuk peringkat yang seterusnya. Kata-kata dorongan dan pujian haruslah diberikan kepada kanak-kanak ini sebagai inisiatif terhadap pembangunan diri mereka. Bimbingan dan didikan yang betul akan mempengaruhi corak pemikiran kanak-kanak. Jika kanak-kanak itu dibentuk dengan baik, maka kanak-kanak itu akan menjadi insan. Sekian, terima kasih.